Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang atau pada bila-bila masa sahaja para pelajar semua menonton rakaman ini. Saya Profesor Madya Dr. Maya binti Johari, Timbalan Dekan Akademik Antarabangsa Hadiah Pelajar dan Alumni dari Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Saya yang ditanggungjawabkan untuk mengenali dan menguruskan segala urusan berkaitan dengan hal ehwal akademik para pelajar semua. Pertamanya saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar tahun 1 semester 1 Fakulti Ekologi Manusia dari kesemua 5 program kami ke kampus hijau Universiti Putra Malaysia dan juga ke Fakulti Ekologi Manusia, walaupun secara kita raikan ini secara dalam talian, ya. Dan ini adalah pengalaman pertama bagi semua kita mengendalikan kemasukan pelajar secara dalam talian. Jadi ada beberapa perkara yang akan saya kongsikan dalam slide yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Saya harap pelajar memberi perhatian pada perkara-perkara berkenaan, dan seandainya pada bila-bila masa ada perkara-perkara yang pelajar tidak kurang jelas dan sebagainya, pelajar boleh menghubungi bahagian saya, ya, di nombor talian 03 97 69 7052 atau 7056, ya, untuk mengemukakan sebarang soalan ataupun keraguan yang tidak pasti, dan pelajar juga boleh menghubungi saya dengan email rasmi dan sebagainya. Jadi ini apa yang akan saya kongsikan dengan pelajar pada hari ini adalah taklimat umum tentang perjalanan semester 1, perkara-perkara penting. Ada di antara slide yang akan saya kongsi ini juga dikongsikan oleh bahagian akademik ataupun oleh penyelaras program pelajar, supaya pelajar tidak terlepas pandang perkara-perkara penting berkaitan dengan misalnya pendaftaran khusus, pelaksanaan sepanjang semester dan perkara-perkara penting yang lain. Ya. Jadi saya harap pelajar beri perhatian, dan sekali lagi saya ucapkan syabas kerana telah berjaya menyertai kami di fakulti, dan saya doakan para pelajar akan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dengan jayanya, tak kiralah apapun mode yang kita perlu hadapi, life has to move on. Ya. Okay. Right, okay, itu saya lah. Ya, jadi ini logo rasmi kita, dan dekan pun mungkin telah perkenalkan ini, tapi saya perkenal sekali lagi lah. Daripada struktur organisasi fakulti kita dinaungi dan dipimpin oleh Profesor Dr. Ahmad Harizah Hashim, dekan, dan 3 timbalan dekan, iaitu saya sendiri untuk bahagian akademik. Kita ada Prof. Dr. Muhammad Fazli Sabri untuk pengajian siswaza dan juga jaringan industri masyarakat, dan Prof. Madya Dr. Haslinda Abdullah sebagai Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi. Itu timbalan dekan, ya. Dan kita juga dibantu kuat oleh Ketua Pentadbiran, bahagian pentadbiran, iaitu Puan Besi Intan, dan 2 tim penolong pendaftar kanan, iaitu Cik Saiful dan Cik Johar. Jadi Cik Saiful ni pelajar akan sentiasa perlu berhubung rapat dengan beliau juga, kerana beliau membantu saya untuk uruskan hal ehwal akademik. Dan di fakulti kita mempunyai 5 ketua jabatan, dan ketua-ketua jabatan ini adalah caretaker kepada program-program yang pelajar ikuti, ya. Jadi Prof. Madya Dr. Zainal Madun, Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, jabatan beliau bertanggungjawab sebagai caretaker untuk program Bachelor Sains Pembangunan Manusia. Prof. Madya Dr. Nubaya Ahmad, Ketua Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, jabatan beliau bersama mereka semua program pelajar semua ada penyelaras. Ini ketua jabatan, tapi saya beritahu mereka caretaker untuk program apa. Prof. Madya Dr. Nubaya Ahmad, jabatan beliau menjaga program Bachelor Sains Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat. Prof. Madya Dr. Ilistina Abu Bakar, Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna. Tengok nama pun dah tahu kan, dan ini caretaker untuk jabatan ini menjaga program Bachelor Pengajian Pengguna. Prof. Madya Dr. Lu Fung Chiat, Jabatan Muzik, tentulah menjaga Bachelor Muzik. Dan Prof. Madya Dr. Alina Haji Abdul Halim, Ketua Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan. Jabatan beliau merupakan caretaker untuk program Bachelor Sains Pembangunan Manusia dan Pengurusan. Ya. Jadi ini nak beritahu tuan rumah dulu, caretaker.
Di samping itu nanti ni jabatan-jabatan yang saya sebut tadi, dan bagi setiap program pelajar diberikan penyelaras program. Nanti pelajar by program, mengikut program pelajar-pelajar akan pergi ke link berkenaan untuk program itu sahaja. Tak payahlah nak tengok sangat program orang lain, faham dulu program sendiri dulu dan lihat keperluan-keperluan dari segi pendaftaran dan sebagainya. Jadi setiap program itu ada penyelaras masing-masing. Okey, saya juga diberi tanggungjawab untuk memberi sedikit penjelasan bagi pelajar-pelajar tentang apa itu pembangunan manusia. Jangan nanti dah graduate 4 tahun Fakulti Ekologi Manusia tak tahu Fakulti Ekologi Manusia itu apa dia, ekologi manusia itu apa dia. Ya. Jadi saya memberi sedikit penjelasan. Ini pelajar-pelajar BSPM, Teknologi Maklumat dan BSPM Pengurusan semua akan ambil kelas pengenalan ini. Cuma pelajar muzik dan baca pengajar pemuda yang tidak ambil, dan nanti bila kita revise kurikulum besar kemungkinan akan ada subjek ini dalam kurikulum mereka supaya mereka juga menghargai semua program ni akhirnya akan mensasarkan keluarga juga kan, atau mensasarkan manusia juga. Jadi sebab itu kena faham apa yang kita maksudkan dengan ekologi pembangunan manusia. Okay, kita lihat pendekatan yang digunakan untuk kita memahami pembangunan manusia dalam konteks ekologi di fakulti adalah menggabung jalin pendekatan kitaran hidup, lifespan approach, daripada rahim hingga ke kubur, from womb to tomb, dan juga menjalinkan dia dengan pendekatan kontekstual menggunakan teori bioecological system, pembangunan sistem bioekologi pembangunan manusia. Jadi kalau pelajar tengok sini, ialah daripada pembesaran kita daripada conception kita daripada tersenyawa sampailah kita tua dan akhirnya mati, dan kita ni berkembang dan hidup dalam sebanyak-banyak persekitaran ni untuk diri pelajar sendiri. Misalnya kalau saya bagi contoh sekarang, pelajar di rumah, tapi pelajar juga adalah pelajar UPM. Jadi konteks individual sekarang kena set minda, set hati, set perasaan segala bagai lah sebagai mahasiswa. Walaupun kita tak berdepan secara bersemuka face to face, tetapi pelajar mesti sedar bahawa sepanjang semester ini pelajar telah berdaftar dan tanggungjawab pelajar adalah untuk committed, meneruskan sekurang-kurangnya 14 minggu ni sebagai pelajar yang perlu hadir kuliah walaupun secara dalam talian, menunaikan tanggungjawab tugasan, ambil penilaian, kuis dan sebagainya. Itu sistem diri dulu, dengan sikap, dengan pengetahuan sedia ada, dengan kemahiran sedia ada, yang membentuk anda sebagai individu. Kemudian kita ada sistem mikro yang terdiri daripada jaringan sistem-sistem yang hampir dengan kita. Paling dekat siapa? Ibu bapa, ahli keluarga kita, dalam konteks komuniti setempat dan sebagainya. Itu mikrosistem. Adakah mikrosistem boleh mempengaruhi individu? Ya, betul. Besarnya kita dengan proses sosialisasi yang kita lalui dalam sistem keluarga membentuk siapa kita sekarang. Mesosistem adalah sistem hubungan antara unit-unit dalam sistem mikro. Jadi saling tindak antara pelajar dan ibu bapa, pelajar dan guru, pelajar dan sekolah, pelajar dengan rakan-rakan pelajar dan kejiranan, itu membentuk sistem hubungan yang menyatu padukan sistem nilai dan sebagainya, sistem budaya, sistem agama yang memang terdapat dalam sistem luas. Kita perkenalkan juga satu konteks exosistem. Exosistem ni adalah sistem luar yang tidak ada kena mengena secara langsung dengan individu, tetapi dia boleh mempengaruhi, boleh memajukan, boleh juga menjejaskan kehidupan individu. Contoh di sini adalah misalnya peraturan-peraturan atau tempat kerja ibu bapa. Katalah ada pelajar yang ibu bapanya bekerja luar daerah yang hanya dapat berjumpa sekali sebulan, bagaimana dengan keluarga bentuk itu, keluarga komite, mungkin ada pengaruh konteks tempat tinggal serumah atau tidak serumah itu disebabkan kerja, faktor kerja kan, boleh mempengaruhi juga kehidupan individu. Kemudian sistem makro, ini yang lebih luas, mikro itu lebih besar lah, sebab sistem ini dibezakan dari segi jarak dengan orang yang kita lihat sedang membangun atau berkembang itu. Sistem makro termasuklah perkara-perkara yang melibatkan perundangan, governance, sistem kerajaan, sistem politik, sistem agama, hukum yang besar ni, yang mahu atau tidak dia akhirnya akan kena pada kita juga. Dan kesemua ini juga dinaungi oleh sistem krono atau sistem masa, di mana konteks dan keadaan sesuatu perkara dan peristiwa itu berlaku.
Ya, misalnya zaman ini kita lihat dalam konteks sekarang kita berada dalam pandemik COVID-19 yang mana kesannya secara langsung tidak langsung memang kena pada kita. Salah satu yang kita lihat tempias besarnya sekarang lah, di mana kita tidak dapat bersua bersemuka untuk mengendalikan kelas, ya. Padahal sistem tu jauh mungkin tak ada kena-mengena dengan kita pun asal usulnya, tetapi disebabkan oleh pergerakan, disebabkan oleh banyak perkara, ya, jangkitan berlaku dan akhirnya dia sampai juga ke negara kita. Okey. Dan apa gunanya memahami perkembangan atau pembangunan manusia dalam konteks persekitaran dengan konsep-konsep yang kita fahami tentang ekologi manusia. Contohnya, persekitaran tidak menentukan siapa kita. Akhirnya kita jadi apa. Misalnya orang senang membuat tuduhan ataupun assumption bahawa okey, kalau anda daripada flat kos rendah macam lagu apa, awak budak flat, ya, atau daripada kawasan setinggan atau daripada kawasan-kawasan tertentu kemudian dilabel. Situ memang mak rempit sebab mereka datang daripada kawasan-kawasan tersebut, atau situ memang ramai budak dadah maka orang di situ jadi dadah. Tidak, ya. Persekitaran tidak menentukan dengan pastinya kita jadi apa sebagai kemenjadian, tidak. Kerana kalau yang macam tu senang je lah. Kita tahu dengan satu tempat situ banyak penagih dadah, terus buat intervention atau serbu tempat itu je sebab kita pasti sebab kawasan itulah maka semua orang jadi penagih dadah. Tidak, bukan begitu konsep pembangunan manusia. Tetapi persekitaran walaupun tidak menetapkan hasil apa menjadinya orang itu, persekitaran berperanan mempengaruhi. Sebab itu kita perlu ada semangat jati diri yang kuat, perlu sistem kawalan diri yang kuat, dan juga perlu sistem hubungan ni, mesosistem ni, maknanya hubungan kita dengan individu dan sistem dalam sistem mikro dengan mak ayah, dengan guru, dengan kejiranan, dengan kawan-kawan yang baik boleh membantu kita walaupun kita berada dalam persekitaran yang sangat rentan, sangat berisiko, tetapi sebab kita jati diri kuat, kita boleh kawal diri dan sebagainya, maka kita tidak menjadi sebagaimana yang dianggap, ya. Jadi persekitaran boleh mempengaruhi tapi tidak menentukan apa kemenjadian individu. Mempengaruhi, ya kita ambil yang positif. Jadi apa gunanya mempelajari pembangunan manusia dalam konteks persekitaran supaya kita boleh sama-sama bekerjasama ke arah untuk menambah baik kualiti hidup manusia, dan juga kualiti hidup persekitaran. Tak ada maknanya kita ada kualiti hidup yang bagus, indeks, misalnya indeks kegembiraan, happiness index bukan yang tinggi, tapi dalam negara yang sama juga indeks bunuh diri juga tinggi. Jadi itu tak seimbang. Jadi to improve quality of life ni kita mengharapkan kualiti hidup yang seimbang, bagi Muslim terutamanya, seimbang dunia, seimbang akhirat, dan kita juga pentingkan kualiti persekitaran supaya tak ada maknanya kita misalnya dalam indeks pembangunan manusia memikir lebih tinggi pendidikan supaya nampak nanti lebih tinggi pendapatan, ya, jadi menambah baik sumber ekonomi dan peluang pekerjaan dan sebagainya, tapi kita tinggal dalam persekitaran yang mudah dijangkiti, persekitaran yang serba menakutkan, nak keluar rumah pun takut sebab takut penyakit, sebab takut kena ragut dan sebagainya. Itu bukan persekitaran yang berkualiti. Jadi kita harapkan penjelasan ataupun pemahaman dari segi pembangunan manusia dalam konteks persekitaran mengambil kira elemen-elemen manusia dan elemen di mana manusia itu berada, supaya sebarang usaha, sebarang program atau sehingga sebarang polisi yang disasarkan itu mengambil kira kepentingan individu yang diberi fokus untuk penyampaian polisi ataupun pelaksanaan polisi dan program berkenaan. Jadi ini rumus melihat, kalau child ini andalah anak, ya, dilihat sistem sekolah, rakan sebaya, persekitaran, sistem keagamaan yang setempat, sistem kesihatan dan sebagainya, melihat dalam hubungan itu, ekosistem tadi, makrosistem, sistem lebih luas ideologi dan budaya, sehinggalah kronosistem yang meliputi peredaran event atau peristiwa yang berlaku dalam konteks masa. Saya harap pelajar boleh faham dah ekologi pembangunan manusia. Ekologi itu oikos asal dia home. Dia kajian tentang family and home sebenarnya, tapi melihat dia bagaimana manusia diletak, dia dikaji dalam duduk letaknya dalam konteks persekitaran. Dan kita mengharapkan matlamat ayat mengkaji manusia dalam konteks ekologi ini boleh mencapai kualiti hidup yang baik dan juga kualiti persekitaran. Kedua-duanya hendaklah diseimbangkan. Okey, boleh faham dan boleh jawab tak apa itu ekologi pembangunan manusia? Ya.
Okey, sekarang saya pergi kepada perkara-perkara berkait dengan jabatan fakulti dan program ya. Kita mempunyai 5 program dan program ijazah ini adalah selama 4 tahun dan jumlah kredit yang pelajar perlu ambil adalah 123 hingga 124 kredit. Ini untuk pelajar fresh ya, pelajar-pelajar dari matrikulasi, pelajar daripada STPM, pelajar fresh adalah 123 hingga 124 kredit. Pelajar-pelajar lepasan diploma yang bersesuaian boleh mengemukakan permohonan untuk pindah kredit atau exemption mengikut kesesuaian, bukan automatik akan dapat setahun ni, kena lihat juga program apa yang diambil semasa diploma dan bagaimana pencapaian masa itu. Ya. Jadi saya jelaskan dulu 5 program yang ada, semuanya dengan kepujian ya. Dan saya beritahu juga nanti biasanya dipanggil apalah. Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan kepujian. Di fakulti lebih dikenali sebagai BSPM. Bachelor Sains Pembangunan Manusia merupakan program teras yang paling awal. Saya juga adalah graduan program ini. Ya. Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan pengurusan dengan kepujian. Dengan teknologi maklumat juga dengan kepujian. Yang ketiga, Bachelor Sains Pembangunan Manusia Teknologi Maklumat, Bachelor Sains Pengajian Pengguna dengan kepujian, Bachelor Music dengan kepujian. Yang ini program 5 program kita ini mewakili semua program ijazah pertama, bachelor degree program di fakulti kita. So lebih kurang kita ada pelajar bukan 50 hingga 60 orang ya. Actually bachelor music kurang sikit lah pelajar ya dalam fakulti bagi setiap program. Jadi ini program anda. Jadi seterusnya saya akan memberi penerangan tidaklah secara mendalam sangat tetapi cukup untuk pelajar ingat perkara-perkara penting ini, dan jika tak faham atau jika banyak soalan kena tengok juga link slides ataupun video daripada bahagian akademik dan juga daripada penyelaras program ya untuk mendapat lebih kefahaman. Saya akan bercakap sedikit tentang sistem maklumat pelajar ESMP, juga tentang Putra Blast iaitu platform yang kita gunakan untuk PMP lah, pembelajaran dan pengajaran. Itu kalau bersemuka pun Putra Blast ini merupakan platformnya. Apatah lagi sekarang bila kita menggunakan mode pembelajaran secara online, ini adalah core ya, kita punya platform paling asas untuk penggunaan pembelajaran pengajaran yang menghubungkan pensyarah dan pelajar. Saya juga akan bercakap sikit tentang buku panduan program penasihat akademik dan juga package ELEX ya, berkenaan dengan kelayakan bahasa Inggeris. Ini adalah laman web SMP atau Sistem Maklumat Pelajar, Student Information System, kita panggil SMP ya. Kalau pelajar klik, bila dah berdaftar, pelajar klik nak berdaftar pun pelajar perlu masuk sini, dan nanti bila pelajar daftar, pelajar akan diberikan ID ya, dan create your password dan sebagainya dan masuk sistem ini. Dan sistem ini adalah sangat sulit, jangan share ID dengan siapa-siapa ya. Ini adalah sistem individu pelajar dan dalam inilah segala maklumat tentang pelajar ada, dan tolong update selalu dan letak semua maklumat yang diperlukan. Ada gambar, ada alamat dan nombor telefon, termasuk nombor telefon sendiri dan nombor telefon mari sekalian. Kalau jadi apa-apa, ini sistem paling sepatutnya komprehensif yang mempunyai rekod pelajar. Ya. Jadi bila login tu kita dapatlah masuk ke dalam portal ini yang ada, sehingga bila pelajar daftar nanti dan mendaftar, jadual pelajar pun ada, dan sehingga katalah dah habis satu semester, dah peperiksaan, grade pelajar juga di dalam sistem ini, jumlah kursus yang telah diambil, jumlah kursus yang belum diambil, ini rumahnya ya. Jadi ini sistem paling utama lah untuk pelajar ya. Ya, ni nanti akan ada panduan satu persatu tentang apa bendanya yang ada ya, segala ribbon, segala ikon yang ada gunanya untuk maklumat ya, untuk register, ada jadual sini, ada maklumat tentang kewangan ataupun yuran-yuran dan juga tentang perkara-perkara yang diperlukan. Jadi yang ini kemudian bahagian dia punya induk untuk sistem ini yang in charge adalah bahagian kemasukan bahagian urus takbir akademik dari segi perkara-perkara yang pelajar perlu tahu. Ada di sini juga ada permohonan untuk bagai-bagai permohonan pelajar, misalnya akan ada masa kadang-kadang pelajar perlu
misalnya menunda atau defer, ya, menangguh pengajian atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan pun melalui sistem ini. Jadi segala urusan rasmi, terutamanya urusan rasmi akademik, ini platformnya. Ya. Jadi beberapa perkara yang perlu pelajar ambil berat, ya. Perkara misalnya untuk ni peringatan dulu. Untuk tarik diri hanya permohonan yang diterima dalam 2 minggu pertama untuk tarik diri dari pengajian. Saya tak suruh langsung lah hari ini, ya, tapi katalah pelajar merasakan sangat tidak boleh dan tidak mahu program ini dan sebagainya. Pelajar boleh menarik diri dalam tempoh 2 minggu pertama dengan yuran pengajian akan dipulangkan. Itu bukanlah perkara yang saya nak suruh, tapi saya nak beritahu sahaja supaya pelajar tak rugi dan mungkin boleh memilih program-program lain yang mungkin ditawarkan oleh institusi pengajian lain seperti IPTS. Ya. Kita juga ingin mengingatkan bahawa pelajar baru tidak dibenarkan tangguh pengajian dan tidak dibenarkan tukar program. Ya. Tukar program tangguh pengajian ni selepas habis sekurang-kurangnya 1 semester. Tukar program pun pada semester kedua, ya, bukan pada semester pertama. Nak memohon tak boleh. Mesti sudah 1 tahun pengajian dulu, masuk second semester tu baru boleh memohon untuk tukar program. Okey, perkara-perkara penting minggu pertama dan minggu kedua. 2 minggu pertama ni dikhususkan untuk mendaftar kursus dalam fasa yang sama. Kursus-kursus yang pelajar daftar kelas telah pun bermula. Ya, jadi kita hari Isnin minggu pertama pada 19 hari bulan tu kuliah telah bermula. Pelajar-pelajar tahun 1, ya, BS Pembangunan Manusia, Pembangunan Manusia Pengurusan, Pengenalan Manusia dan Teknologi Maklumat. Ada antara anda yang akan ambil kuliah dengan saya lah, FEM 3001. Saya kumpulan 2, ada satu lagi kumpulan 1 oleh Dr. Zarina Asyad. Jadi kita akan berjumpa dalam kelas sebahagian daripada anda lah, sebab kita bahagikan kelas pada 2. Pelajar juga boleh dah daftar tu mungkin dah ikuti kelas ataupun rasa salah daftar lah, tak ada berkenaan ke atau terlebih daftar dan sebagainya. Pelajar boleh menggugurkan kursus pun dalam minggu pertama atau minggu kedua. Maknanya benda tu dah dalam sistem, katalah dah buka link, dah pergi kelas sekali rasa macam tersilap ke ataupun rasa tak boleh bawa ke, boleh menggugurkan kursus pada minggu pertama atau minggu kedua. Dan selepas itu kalau nak buat minggu ketiga hingga minggu ketujuh, menggugurkan kursus itu akan didenda dengan bayaran RM50 untuk setiap kursus. Ya, jadi 2 minggu pertama tu je boleh daftar add and drop bahasanya. Ya. Cuma saya nak pesan pada pelajar, jangan suka-suka drop kursus kerana kita juga ada limit 80 maksimum untuk satu-satu kuliah dan kita tidak menggalakkan pelajar untuk daftar drop kerana apa yang dicadangkan nanti pelajar akan diterangkan oleh penyelaras kursus penyelaras program tentang struktur kursus yang perlu didaftarkan pada semester ini. Saya tidak begitu risau tentang pelajar-pelajar fresh yang STPM ataupun matrikulasi, asasi dan sebagainya kerana anda memang perlu ikut package yang telah kita tetapkan tanpa pilihan. Ni kita minta pelajar ikut. Janganlah rasa macam tak nak ambil yang ni, nak tunggu semester akan datang. Kerana pada kebiasaannya penawaran kursus di fakulti ini kita alternate. Bukan semua kursus ada pada setiap semester. Jadi ada semester 1 ni, semester 2 besok mungkin dia tak ada. Kamu kalau terlepas sepatutnya ambil sekarang, tak ambil sekarang akan kena tunggu setahun depan pula baru boleh ambil, setahun lagi, ya, maknanya lagi 2 semester baru boleh ambil. Jadi sebab itu seboleh mungkin ikut syur yang telah kami letakkan dalam struktur kurikulum anda dan penjadualan mengikut yang telah ditetapkan. Ya, sedikit mungkin cabaran bagi pelajar-pelajar lepasan diploma yang mendapat exemption, kursus dan mereka mungkin kekurangan bilangan kredit untuk semester ni dan hendak membawa kursus-kursus daripada semester yang lebih atas kepada semester 1, tapi kena pastikan juga jangan suka-suka pindah dan rasa macam okey tak apa, janji banyak-banyak semester ni. Tak, ini mesti juga dibincangkan bersama penasihat akademik supaya agihan kursus itu cukup jelas dan anda faham mana kursus untuk major, mana kursus untuk minor, mana yang elektif, ya, supaya nanti dia boleh memberi satu gambaran bahawa kursus yang anda pilih betul-betul boleh menyokong. Kalau
kalaulah kata package major tu memang dah jelas apa dia. Elektif yang 12 kredit nanti pelajar kena pilih tu, janganlah sebarang orang panggil sembrono, terasa nak ambil subjek A, subjek B sampai subjek Z, dan A sampai Z tu tak ada kena-mengena. Seboleh-bolehnya cuba elakkan. Kita tahu kadang-kadang pelajar ambil kursus semata-mata kerana dengar kawan cakap, oh kursus itu senang dapat A. Yang ini saya cakap pasal kursus elektif yang tidak berlangsung pada semester pertama, itu seterusnya nanti. Jadi pelajar boleh lihat ini lebih mendalam dengan klik pada pautan buku program. Program ada juga menjelaskan semester 2 kena subjek apa, semester 3 sehinggalah seterusnya. Pada amalannya, sebab kita mengikut dan pakai ISO, ya, kita diberi time frame. Penilaian pertama yang akan dilaksanakan oleh pensyarah dari segi sama ada ujian 1 ataupun apa sebarang bentuk penilaian lah yang dia pensyarah anda declare sebagai penilaian 1, yang biasanya mengambil markah antara 10 hingga 20% biasanya, ya. Berlangsung dalam sekitar minggu ke-4 atau ke-5 atau ke-6, tak boleh lebih pada itu. Maknanya sebelum mid semester, minggu ke-7, sebab satu semester kita adalah 14 minggu, ya, pengajaran pembelajaran PMP kita sebanyak 14 minggu, dan week 7 tu minggu ke pertengahan. Jadi sebelum minggu ke-7, pelajar akan dilakukan penilaian ke atas pelajar sama ada secara kuis atau tugasan yang betul khusus menilai itu ataupun ujian 1. Ini semua maklumat-maklumat ini pensyarah akan maklumkan dalam Putra Belas. Sebab itu pelajar dan Putra Belas berpisah tiada. Kena alert itu. Tak boleh terlepas, sebab kalau terlepas tarikh penilaian tanpa apa-apa sebab yang munasabah, pelajar tak akan dapat markah yang diharapkan. Jadi bayangkan 20% ni 20% yang kamu ditetapkan untuk kelas yang kamu daftar tu, kalau 20% dah hilang, tinggal 80% saja, sayang nanti. Kita kalau boleh dengan penuh iktizam, bila kita dah daftar ni sebagai pelajar universiti, dalam minda kita, saya akan bergraduat dengan seimbang, ya, saya akan jadi pelajar mahasiswa yang seimbang, bergraduat dengan keputusan terbaik mungkin, kalau boleh nak dapat 4 flat CGPA kita. Itu mesti ada dalam nawaitu, niat kita ketika memulakan langkah sebagai mahasiswa. Ya. Kemudian tadi tu penilaian pertama, dan jika pensyarah declare akan ada penilaian kedua, akan dilangsungkan pula selepas mid semester tu pada minggu ke-9, 10 atau 11. Ya. Yang ini juga ini biasa berlaku juga kepada subjek umum yang biasanya dibuat ujian pada minggu ke-8 atau ke-9 untuk mata pelajaran umum universiti. Ya. Yang itu nanti mereka akan beri penjelasan lain lah. Kemudian penilaian berterusan dari segi tugasan kumpulan, mungkin kena buat video, analisis kes dan sebagainya. Ini biasanya dia berlangsung sepanjang semester dan markah akan masuk pada selewat-lewatnya minggu ke-14. Jadi pesan saya untuk semua perkara dan tarikh berkait dengan penilaian ini, pelajar perlu beri perhatian, jangan terlepas kapal. Ya, kita tak mau nanti saya tak tahu pun ada penilaian, tak boleh. Jadi pelajar kena tahu yang ini maklumat-maklumat ni semua memang datang dari pensyarah, mesti lihat dalam Putra Belas. Sebab Putra Belas tu saya diberitahu tadi kan dia medium atau platform yang paling asas untuk PNP pelajar pengajaran dan pembelajaran untuk setiap program. Ya, jadi untuk pelajar dalam satu platform tu ada, kalau daftar 55 kursus, 55 maklumat dalam tu ada. Klik je, tengok jadual dia, siapa pensyarahnya, dan pada kebiasaannya dalam Putra Belas tu pensyarah memang kena upload nota, arahan, kadang-kadang bagi link video. Bila masa kuliah boleh juga gunakan platform yang sedia ada di situ, misalnya Big Blue Button, atau kalau pensyarah guna Zoom atau Meet atau Teams dan sebagainya, akhirnya link tu juga diberi dan diletak di situ. Kadang-kadang pelajar diminta menonton video atau baca artikel-artikel lain atau buat buku lain pun, pensyarah kadang-kadang boleh letak upload di situ supaya pelajar boleh klik link itu dan baca pula. Jadi mesti menghayati penggunaan Putra Belas sepenuhnya, kerana dalam mod pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian ini, itu talian hayat, ya, sangat kritikal. Saya tak nafikan walaupun kita ada Putra Belas, mungkin nanti ada antara pensyarah
yang akan gunakan Zoom dan sebagainya. Ya, itu betul. Itu sebagai platform untuk guna-guna itu pada satu-satu masa mengikut kelas jika berkeperluan. Tetapi maklumat-maklumat lain dia tak ada kat dalam Zoom tu. Ya, maklumat yang perlu untuk 14 minggu punya agihan tu dan sebagainya dia ada dalam Putra Plus. Jadi pelajar dan pensyarah memang sedia maklum Putra Plus itu adalah core platform untuk dia dengan pelajar. Ya. Jadi nama UO senarai semua, nama pelajar semua telah ada. Di pendaftaran awal untuk semester berikutnya bila dah selesai, jangan lupa pada minggu ke-12 hingga minggu ke-14 nanti pelajar perlu mendaftar pula kursus-kursus untuk semester hadapan. Ini sedikit futuristik ni. Ini sekarang saya beritahu nanti daftar-daftar pergi kelas, dinilai-nilai sebagainya sebelum semester berakhir kena daftar dulu untuk semester hadapan. Kemudian akan ada minggu ulang kaji. 14 ni habislah belajar, kemudian minggu ulang kaji. Kemudian kita ada minggu peperiksaan akhir, minggu ke-16 atau 17 ataupun minggu penilaian akhir bergantung kepada bagaimana pensyarah anda merangka kelas pada semester ini. Ya. Dan suka saya maklumkan biasanya markah untuk penilaian akhir ini atau peperiksaan akhir adalah 30 hingga 40% daripada markah keseluruhan. Jadi tadi kalau kat sini 20% ya penilaian pertama, kalau tak ada penilaian kedua ada lagi 20% untuk tugasan dan sebagainya sebab ada lagi 40%. Jadi jumlah coursework sehingga final adalah 60%, 60 atau 70%, maksimum 70 ya. Dan akhir ni adalah 30 ataupun 40%. Jadi besar juga jumlahnya pada peperiksaan akhir atau penilaian akhir yang coursework ni. Jadi lagi di sinilah pelajar sebenarnya ada besar peranan untuk mematuhi segala arahan kerana untuk dapatkan dan jaga markah. Ya. Itu pesan saya lah. Jadi jangan sebab kelalaian anda hilang markah. Itu saya tak mahu sebab itu berkaitan dengan sistem. Ya. Jadi pendaftaran berterusan dalam SMP, tidak mendaftar ni semua saya beritahu lah tadi. Pelajar yang digugurkan boleh memohon reinstatement, ya, ada fees. Apa yang tak layak ini boleh tengok juga maklumat ni di bahagian-bahagian yang lain. Ya. Dan klasifikasi pelajar apabila kredit yang telah anda ambil antara 0 hingga 30 anda dipanggil pelajar bongsu, freshman. Kemudian pelajar kecil maksimum 60 kredit, lebih daripada itu pelajar muda, 90 kredit ke atas kita panggil pelajar sulung. Jadi perlu ingat juga ini berkaitan dengan yuran, dibayar mengikut tempoh ya, sebab kita takut nanti pelajar mungkin tak boleh masuk peksa atau tak boleh dapat tengok result sebabkan terhutang ya. Proses pendaftaran minggu ke-12-14 kalau terhutang pun tak boleh buat juga pendaftaran. Jadi kalau berhutang pada sehingga minggu 14 tak boleh duduk peperiksaan. Jadi saya harap perkara ini pelajar dapat settlekan dengan baik ya. Sebab dia mengganggu dari segi penerusan pengajian. Tentang pemindahan kredit, saya pergi laju-laju je sebab penyelaras program akan beri penjelasan lagi tentang ini. Ya. Bila berlaku secara horizontal, katalah anda daripada program lain ni, kalau pelajar tukar program lah, program A ke program B, tiada hak pindah kredit tetapi biasanya kita juga mengaluk-alukkan kalau kursus elektif yang mereka ambil tu biarlah yang berkaitan ya. Jika secara vertikal, ni pelajar X diploma, ni kes yang biasa kita lah, hingga pelajar yang masuk ke program bachelor, grade tidak dipindahkan. Kredit boleh pindah tapi grade tak boleh pindah. Jadi ni ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengannya dan kita ada kalau kursus sama yang nak dipindahkan dia mestilah tak boleh lebih daripada 50% jumlah jam. Yang ini kursus-kursus sama juga pelajar diingatkan supaya membawa segala macam bukan setakat bukti grade peperiksaan sahaja. Dia punya sinopsis program juga ya, sinopsis khusus bagi program-program berkenaan atau khusus yang hendak dipindah ni juga perlu disediakan sebab proses permohonan adalah dalam talian juga, jadi mesti ada scan kan, nak upload dan sebagainya lah ya, dengan jelas. Jadi lihat ada kelayakan setara, kalau khusus sama ya, tak boleh kurang daripada minimum C+. Jadi ini perlu diperhalusi dengan baik oleh pelajar-pelajar lepasan diploma. Ya, jadi proses dia untuk pelajar baru mestilah diselesaikan dalam tempoh dalam minggu kedua semester berikutnya. Maknanya paling-paling awal yang ini pelajar diploma 2 minggu pertama ni lah kena buat. Horizontal ni tak apa kalau tukar-tukar program, ni vertikal ni yang banyak berkenaan ni pelajar 2 minggu pertama semester buka ni
pelajar yang S-Diploma khususnya ni perlu selesaikan proses permohonan untuk pemindahan kredit. Ya. Ada juga proses rayuan, pendaftaran dan sebagainya yang ini pelajar boleh baca lah. Ya, tingkat ni C+ minimum. Pengecualian khusus berbanding dengan pemindahan kredit, ingat ya, pengecualian khusus merujuk pada khusus itu dikecualikan ambil tapi kreditnya perlu digantikan ya. Misalnya pelajar yang berbahasa Malaysia lah, boleh faham bahasa Malaysia seperti dari pelajar antarabangsa daripada Indonesia dan Brunei, boleh dikecualikan khusus bahasa Malaysia tetapi bahasa Melayu, tetapi perlu kredit itu katalah 2 atau 3 kredit untuk bahasa ni tadi, dia kena ambil khusus lain untuk menggenapkan kredit. Itu nama mengecuali. Dikecualikan khusus, maknanya khusus itu tak perlu ambil tapi kreditnya masih lagi lompong ya, mesti digantikan dengan lain. Jika dipindah kredit pula, khusus yang setara atau sama dikecualikan tapi kreditnya diambil kira. Maknanya katalah khusus-khusus mata pelajaran umum universiti dan pernah ambil masa diploma, dan jika layak dipindahkan kreditnya, maka kredit itu ditolak daripada jumlah kredit graduat, katakan 123 tolak 3 sebegitu ya, sehinggalah tidak, jumlah besar maksimumnya tidak boleh melebihi 50%. Kemudian pelajar boleh meneruskan pengajian berasaskan CGPA. Yang ini saya yakin pelajar-pelajar faham bagaimana nak menilai puratan nilai grade keseluruhan ya. Jadi status baik minimum 2.0. Saya tak mau nak tengok pun 2.0 ni. Saya harap pelajar masuk dengan minda saya mesti cuba dapat Dean's List. 3.75 and above or 3.5 and above. Ingat bahawa betul kita bukan berorientasikan grade semata-mata, tetapi mempunyai grade yang baik akan banyak menjamin peluang cerah pada masa hadapan. Jadi cuba dalam minda tu dah ada target yang jelas ya. Untuk teruskan pengajian minimum kena 2.0. Kalau dapat markah mata kekurangan kurang daripada 12, anda akan dapat status amaran. Mata kekurangan kurang 12 hingga 24 akan diberi status percubaan, dan kalau ini berlarutan ya, mungkin diberhentikan 24 ke atas, atau semasa percubaan gagal mendapat NGK minimum 2.0. Jadi saya boleh katalah saya tak gembira untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan gagal berhenti dan sebagainya. Sebab itu saya nak beri peringatan kepada pelajar supaya menjaga betul-betul perkara ini, jangan sampai anda terjebak dalam status-status selain daripada hijau ya. Dan kalau dah hijau ni pun tak mau tengoklah 2.5, 2.8 pun tak nak tengok, mesti cuba 3 point ke atas. Okey, dan bagaimana markah? Inilah 80 kita punya untuk A. Saya cakap A je. Ramai pelajar juga suka buat lawak, dia kata doktor A tolak pun A juga. Tak nak, A tu dah kena tolak. Kita nak A elok-elok je. Okay? Dan cubalah yang lain-lain tu jauhkan diri daripadanya. Dan kita cuba untuk dapat markah yang baik. Okey, dan macam mana nak kira, saya tahu pelajar pandai ke ni ya. Sejak kepujian nak chancellor kita adalah 4 flat, untuk dekan 3.75 and above. Ini saya bercakap sikit tentang Putra Belas ya, dan pilihan pengajaran dan blended learning. Jadi saya nak pesan sikit sebab kita mood pembelajaran secara dalam talian. Sedikit tentang adab menuntut ilmu, be on time. Kalau kelas anda pukul 9, lagi 5 minit atau 10 minit pukul 9 dah duduk, dah terpacak depan komputer untuk Putra Belas dan sebagainya atau Zoom untuk ready pada kelas. Pastikan ada akses internet, telefon pintar ataupun komputer yang ada akses talian internet. Tepati masa, pastikan anda tanda kehadiran ya, supaya itu direkodkan, kerana peraturan kehadiran minimum 80% itu berkuat kuasa untuk membolehkan anda besok diuji layak untuk menduduki peperiksaan akhir. Kalau datang kehadiran online pun tak sampai 80%, anda mungkin berisiko tidak dibenarkan, atau kalau duduk juga peperiksaan mungkin tak dapat markah. Jadi ini kena faham betul. Kena ada skill know-how mempelajari bagaimana sistem Putra Belas ini digunakan ya, bagaimana nak klik apa untuk masuk dan sebagainya lah. Dan ambil maklum bahawa ada persyaratan juga gunakan platform-platform lain, tapi Putra Belas masih anda kena rujuk ya. Ada yang guna Zoom ke, Microsoft Teams ke, Meet, Google dan sebagainya lah. Pastikan anda buat semua latihan tugasan yang diarahkan. Ingat tarikh akhir bila kena hantar, jangan segala benda buat last minute ya. Anda juga perlu peka kepada kemungkinan mungkin lepas 3 minggu belum punya apa-apa, tuk-tuk mungkin minggu keempat akan ada kuis. Sebab tu saya suka nasihatkan pelajar mesti bersedia. Sebelum ada kuliah tu mesti
semak dulu nota sebelumnya, apa benda yang pensyarah ni ajar dulu. Supaya jika ada soalan-soalan pop quiz dikemukakan, anda adalah antara orang yang bersedia. Ya, perlu tahu juga bila tarikh pembentangan, ada ujian, penilaian berterusan dan sebagainya, ada tugasan-tugasan yang memerlukan aktiviti kumpulan. Ya, jadi ini pelajar kena betul-betul peka. Inilah Learning Hub untuk akses kepada Putra Blast, ya. learninghub.upm.edu.my, dan ini klik on campus, dia akan pergi kepada Putra Blast ini, dan seterusnya kepada apa kursus yang anda daftar lah. Sekarang ni kalau you klik memang tak ada apa-apa sebab you tak boleh masuk, tak ada lagi ID kan. Jadi itu tadi, ini tadi untuk PNP. Setelah habis kita belajar, ya, pelajar juga boleh menilai pengajaran yang telah dijalankan oleh pensyarah. Maknanya pelajar perlu beri maklum balas, ada soalan-soalan yang dikemukakan dan pelajar perlu tanda. Yang ini from time to time kita akan bagi pengumuman, ya. Biasanya pada minggu ke-7 secara optional, first evaluation, dan pada akhirnya selepas kelas telah berlangsung selama paling minimum 10 minggu, ada lagi penilaian. Yang ini wajib, semua pelajar perlu buat untuk semua kursus yang dia daftar, menilai pengajaran pengajar atau pensyarah berkenaan. Ini buku panduan, untuk link cuba cari, ya. Pergi pada academic.upm.edu.my, pelajar semasa nanti anda bila berdaftar, dia boleh klik dan cari kursus yang berkaitan untuk anda lebih faham. Dalam tu adalah struktur kurikulum dan segala detail pasal program kita. Attendance untuk academic activities tadi saya dah beritahu, minimum 80% wajib. Ya, ini satu perkara penting lagi, dan ini pun akan diterangkan juga oleh bahagian akademik tentang program kelaikan bahasa Inggeris, ya, antara perkara yang diberi penekanan untuk penguasaan bahasa Inggeris. Di PM kita buat begini supaya sepanjang pengajian dia tiap-tiap semester pelajar ada aktiviti atau kelas bahasa Inggeris yang perlu diambil. Perlu lihat di sini tentang kelayakannya, ya, requirementnya untuk muat band 1 atau 2, ni sekian. Ada beza sikit lah, ya. Band 3 dan 4 dan band 5 dan 6, semua band ini ada perlu ambil apa yang perlu ambil ni. LPE ni paling asas requirement untuk mereka yang tak lepas band 2 pada semester pertama, dan ini ada 6 lax point. Ini semua akan dijelaskan oleh pihak berkenaan untuk pelajar faham apa itu lax, apa itu LPE, ya, apa itu sel. Tapi ikutlah jadual ini. Kalau misalnya ramai pelajar band 3 atau band 4, semester 1 ni kena ambil 6 lax point, diikuti dengan LPA 2301, 2501 dan sebagainya lah, sehingga habis pada semester 8. Ya. Dan ada antara ciri-ciri penguasaan bahasa ini yang bercirikan pelajar nampak macam ringan aja, jumpa sekali-sekala, buat video dan sebagainya, tapi saya harap pelajar memberikan perhatian yang begitu serius terhadap perkara ini, kerana ia adalah syarat keperluan bergraduat. Kalau ada tercicir mana-mana, mungkin you tak boleh, memang you tak boleh bergraduat. Jadi sebab tu kena pastikan anda dekat band mana dan apa kena ambil pada semester berkenaan. Itu pesanan saya lah. Ya, tengok ni bilangan-bilangan kelayakan graduation untuk requirement ni, apa benda yang dia perlu ambil. Ya, jadi tidak boleh memandang remeh tentang penguasaan elect scheme ini untuk pelajar-pelajar bachelor. Ya, saya harap beri perhatian. Garis paduan penampilan, walaupun kita hanya jumpa secara online, saya harap pelajar pakai pakaian kemas dan bersesuaian. Ya, mungkin pelajar kadang-kadang terlupa, dia tak share video, tapi tiba-tiba je ter-on video dengan rambut mukanya atas katil lagi dan sebagainya. Percayalah, saya bercakap ni berasaskan pengalaman mengendalikan secara online pada semester lepas, ya, dengan laporan-laporan yang kami terima. Pelajar dia terlupa, dia kata mula-mula tak nak video, tetapi saya harap pelajar kemas, ya, berpakaian kemas. Mana tahu nanti ada pensyarah, kadang-kadang kita perlukan semua orang on video sebab kita nak capture kehadiran manusia gambar. Jadi sila beri perhatian perkara tu, ya, dan dapatkan, cubalah cari ruang yang sesuai untuk aktiviti kuliah online ini, ya, yang nampak santunnya untuk anda mengikuti kelas.
Dan sepanjang pengajian ini juga pelajar akan diberikan seorang penasihat akademik yang akan berterusan sehingga ada bergraduat. Perlu menemui penasihat akademik dalam konteks sekarang, perlulah menemui beliau secara dalam talian, dan sehingga kamu mendaftar baru kami boleh agih. Sekarang ni bila pelajar belum daftar kami belum dapat agihkan. InsyaAllah paling lewat minggu kedua pelajar dah boleh tengok kat SMP dan siapa nama penasihat akademik anda untuk bantu anda dalam hal ehwal akademik juga. Ini adalah laman-laman web yang anda boleh klik dan dapatkan maklumat lebih ya tentang perkara selain daripada mungkin maklumat secara langsung daripada talian telefon. Sekali lagi saya rumus tentang pendekatan tadi. Saya jelaskan sekarang anda adalah mahasiswa di sinilah ya, dah dewasa. Awal dewasa yang dah jadi individu dalam konteks belajar di universiti yang patutnya mempunyai bekalan-bekalan yang baik dari segi sikap, ya, ilmunya dengan jati diri yang saya harap cukup kuat untuk mendepani sebarang cabaran dalam kehidupan sebagai mahasiswa dengan penuh tekad bahawa anda akan mencuba segala yang terbaik dan seimbang dunia akhirat, seimbang hidup. Ya, dengan harapan, dengan niat baik untuk jadi orang yang berguna, dengan kualiti hidup yang baik dan menjaga persekitaran supaya kualiti persekitaran juga baik. Ya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga anda semua berjaya dengan cemerlang sehingga 4 tahun pengajian. Doakan juga segera COVID-19 ini reda dan jauh daripada kita. Supaya kita dapat bersemuka dan meneruskan pengajian sebagaimana biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.